Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada siaran kali ini kita akan menghayati sebahagian dari sejarah besar yang berlaku pada tahun ke-5 Hijriah, iaitu peristiwa Perang Khandaq ataupun juga dikenali sebagai Perang Ahzab, dan diikuti pula dengan Perang Bani Quraidah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mulakan dahulu insya-Allah penghayatan kita ini pada peristiwa Perang Khandaq. Sebelum kita menghayati setiap urutan sejarah berkenaan dengan peristiwa Perang Khandaq ini, saya ingin mengajak para jamaah yang dirahmati Allah untuk kita menghayati ilusi Al-Quran berhubung dengan Perang Khandaq ini, seperti mana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-11 dari surah Al-Ahzab. Ilusi ataupun gambaran yang diberikan oleh Al-Quran berhubung dengan Perang Khandaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Masa itu yang dimaksudkan dalam suasana Perang Khandaq ini. Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu, datang menyerang kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir. Kalau ikut kepada kekata yang digunakan dalam Al-Quran ini, min fawqikum, dari belah atas, yang dimaksudkan dari sebelah hulu. Ini bahasa Melayu kita lah. Wa min asfala minkum, dan dari bahagian bawah. Maksud bahagian bawah ni, asfala minkum, ini adalah dari sebelah hilir, iaitu tempat pertahanan kamu. Wa izzaghatil absaru, dan pada masa itu ialah masa pemandangan mata kamu ini tidak berketentuan. Wa balaghatil qulubul hanajira, dan hati pun menjadi cemas takut.
Maksudnya dalam suasana yang amat menakutkan, menggerunkan kamu, sehingga kamu ini merasa bingung. Gambaran yang diberikan, pandangan kamu ini tidak berketentuan arah. Salah satu di antaranya adalah bilangan musuh. InsyaAllah kita akan lihat nanti dalam urutan sejarah bagaimana peristiwa Perang Khandak ini, musuh itu bukan hanya dari satu pihak saja. Ia kombinasi kerjasama antara beberapa puak, beberapa kelompok pasukan tentera yang bersatu untuk menyerang kamu. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا, dan kamu pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Maksudnya, ada di kalangan pasukan tentera muslimin menyangka dan merasakan, malah ada yang menjangkakan, bolehkah kita mengatasi pihak musuh ini? Bolehkah kita mencapai kemenangan, mengalahkan mereka? Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Maka pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan zilzalan syadidah, dengan goncangan yang amat dahsyat. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran itu yang kita maksudkan tadi, ilusi Al-Quran. Gambaran yang diberikan oleh Al-Quran bagaimana keadaan, lebih-lebih lagi perasaan yang ada di benak, fikiran dan hati orang-orang yang beriman. So, kita boleh rujuklah jamaah yang dirahmati Allah dalam kitab-kitab tafsir berkaitan ayat ini. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-11. Yuk kita selongkar Perang Khandak ataupun Perang Ahzab ini daripada sudut sejarahnya. Perang Khandak, ia berlaku dalam bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, iaitu yang bersamaan dengan tahun 627 Masihiyah. So, ini Perang Khandak. Dia dinamakan Khandak. Maksud Khandak ini parit. Kerana tentera Islam menggali parit. Ni parit ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlu dijelaskanlah. Terkadang bila disebut perkataan parit ni, biasanya tergambar kita, orang-orang kita lah sebelah sini, iaitu biasanya macam longkang, maaf besar sikit. Maknanya kalau disebut parit biasanya ada air. Tapi dia tidak semestinya. Memanglah kalau di sebelah kita ni, lagi-lagi kalau kat sebelah negara jiran kita kan, kadang-kadang ada saudara, ada kampung kat sana pun, iaitu parit sulong lah, parit Jawa lah, parit Barjonet lah, macam-macam dan sebagainya kan. So, biasanya adalah air di parit itu. So, tapi suasananya tidak. Yang dimaksudkan parit ini adalah tentera Islam ini menggali tanah untuk dibuat parit. Maknanya tak semestinya ada air. Tujuannya adalah sebagai menghalang tentera musuh daripada menceroboh. Dalam kitab-kitab sirah
ada disifatkan malah. Parit ataupun tanah yang dikorek tu, dalamnya agak dalam. Maksudnya, ia melepasi daripada tinggi seseorang kalau berdiri. So, dalamnya tu begitu. Dan luasnya pula, lebarnya antara satu penjuru dengan satu penjuru, satu tebing dengan satu tebing, membuatkan orang tak boleh melompat. Jangankan orang, ada kawasan di mana parit itu dikorek, digali dengan lebih luas lagi. Sehingga kan, kalau musuh tu datang menyerang dengan menggunakan kuda, kudanya pun tak mampu melompat ke tebing lain. Jadi bermakna, kalaulah tentera musuh ini, mereka datang dengan menyerang dan mereka ini berhadapan dengan parit tu, mereka terpaksa turun baru naik balik. Jadi bila mana mereka turun dan naik balik, maknanya tentera Islam sempat untuk melepaskan anak panah ke dan sebagainya. Begitu juga kalau sekiranya kuda mereka, umpamalah mereka menunggang kuda ni, cuba nak lompat, tak akan sampai. Maknanya akan terpelesuk, akan termasuk ke dalam parit demikian. So itu yang dimaksudkan dengan parit. Dan parit ini dikorek keliling Madinah. Jadi tentera Islam maknanya berkubulah, ibarat bertahan di dalam Madinah. Dan tidak perlu nak membina sesuatu, sebaliknya korek tanah ini. InsyaAllah kita akan lihat asal-usul ataupun idea untuk membuat parit ini yang didatangkan oleh seorang sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. So sebab itu dinamakan perang ini sebagai perang Khandak, perang parit, maknanya kerana orang-orang Islam berkubu dengan cara mengkorek, dengan cara menggali ataupun mengkorek tanah untuk apa? Untuk dibuat sebagai kubu pertahanan. Di samping itu, ia dinamakan juga, perang ini dinamakan juga sebagai perang Ahzab. Dalam Al-Quran ada surah Al-Ahzab kan, di mana dalam surah ini terdapat beberapa ayat yang menyentuh tentang peristiwa perang ini, perang Khandak ataupun perang Ahzab ini. Dinamakan Ahzab, makna Ahzab ini adalah kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan, ataupun kalau dalam konteks peperangan, maknanya pasukan-pasukan tentera. Bukan satu je, maknanya ada beberapa. Dinamakan perang Ahzab kerana perang ini menghimpunkan banyak suku kaum yang telah bersatu. Sebab itu dinamakan Ahzab. Tujuannya adalah mereka ini bersatu untuk menyerang orang Islam di Madinah. Dan mereka ini, Ahzab ini, terdiri daripada, pertamanya, orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang Makkah. Kita sedia maklum peristiwa ini berlaku bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Maknanya 2 tahun sebelum ini, tahun ke-3 Hijriah, orang-orang musyrikin Quraisy telah berperang dengan orang-orang Islam dalam peperangan Uhud. Setahun sebelumnya, iaitu tahun ke-2 Hijriah, orang-orang Quraisy juga berperang dengan orang-orang Islam dalam peperangan Badar. Memang dalam peperangan Badar totally mereka kalah. Dalam peperangan Uhud boleh dikatakan seimbang, di mana mereka, pihak musuh, pihak musyrikin Quraisy menang pada satu ketika, tentera Islam pun menang pada satu ketika. Jadi ini yang pertama, orang-orang musyrikin Quraisy. Kedua, kumpulan kedua, pasukan tentera kedua yang bekerjasama ni, orang-orang Yahudi, iaitu terdiri daripada Yahudi Bani Nadir dan Bani Wa'il. Ini Bani Wa'il ni, kalau kita perhatikan, mungkin buat pertama kali dalam siri sirah kita ini, pertama kali kita dengar. Ia adalah sekelompok orang-orang
Yahudi yang tinggal di luar kota Madinah. Tapi Bani Nadir, bila kita tinjau kembali pada siaran yang lalu, berhubung dengan peristiwa tahun keempat Hijriah bulan Rabiul Awal, iaitu di bawah tajuk pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ini dah sama-sama kita sedia maklum. Bermakna bila orang-orang Bani Nadir ini mereka berperang dengan orang-orang Islam, bermakna mereka ini ibarat macam nak balas dendam kerana mereka merasakan terusir dari bumi Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau ikut sejarahnya adalah inisiatif ini dibuat oleh orang-orang Bani Nadir dulu. Mereka datang ke Makkah, mereka memujuk Abu Sufyan dan beberapa pemimpin musyrikin Quraisy yang lain di Makkah untuk membentuk pasukan tentera bersekutu bersama menyerang orang-orang Islam. Jadi sekali lagi, pertama orang-orang musyrikin Quraisy, tentera musuh ni, yang kedua orang-orang Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Wa'il. Dan yang ketiganya, kelompok yang ketiga adalah beberapa puak Arab yang tinggal di sekitaran Madinah, seperti Bani Ghatfan, Bani Hudail dan juga Bani Asad. Mereka-mereka ini adalah merupakan orang-orang yang tidak berpuas hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Jadi mereka tinggal bersekitaran di mana mereka merasakan mereka ini kehilangan sesuatu apabila orang-orang Madinah ini menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini bersama-sama dengan orang-orang Yahudi dan bersama-sama dengan orang-orang musyrikin Quraisy membentuk pasukan tentera. Punca terjadinya peperangan Khandaq ini yang kita sebutkan tadi, iaitu apabila beberapa pemimpin Yahudi Bani Nadir berniat hendak membalas dendam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana terusir dari Madinah. Itu yang kita sebutkan tadi, iaitu setahun sebelumnya, tahun keempat Hijriah, mereka terusir. Sebenarnya macam kita maklum, mereka bukan terusir, mereka sendiri memilih untuk meninggalkan Madinah apabila Rasulullah SAW memberikan beberapa pilihan, termasuk pilihan yang diberikan oleh Rasulullah mengadakan perjanjian baru antara orang-orang Islam dengan mereka Bani Nadir ini. Tapi mereka tak nak. Dengan keangkuhan mereka, mereka sanggup, tak apa kita tinggalkan Madinah. Jadi mereka ni nak balas dendam. Jadi mereka ini pergi ke Madinah, pergi ke Makkah dan bertemu dengan Abu Sufyan untuk mendapatkan kerjasama dari orang-orang Quraisy. Mereka tahu, mereka kalau nak menentang orang-orang Islam, harapan mereka nak menang nampaknya terlalu tipis lah. Terlalu tipis. Mereka satu puak yang kecil. Jadi mereka bekerjasama, dapatkan persetujuan daripada orang-orang Quraisy, terutamanya para pemimpin, sebab mereka tahu orang-orang Quraisy dah kalah dalam peperangan Badar dan juga kecewa dalam peperangan Uhud. Jadi pasti nak balas dendam. Dendam yang sama lah macam mereka rasakan. Dan dalam waktu yang sama itu juga, mereka ni, orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, menjanjikan ganjaran yang besar kepada Quraisy jika menang dalam peperangan itu. Malah kepimpinan turus tentera diserahkan kepada Quraisy. Maknanya walaupun
pasukan tentera musuh ini terdiri daripada beberapa kelompok orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Quraisy dan beberapa puak Arab seperti Bani Ghatafan, Bani Asad dan sebagainya ni tadi. Mereka ini walaupun bersatu tapi pemimpin tulus tentera keseluruhannya adalah diserahkan kepada orang-orang Quraisy. Dan sudah barang tentu orang-orang Quraisy memilih ataupun menyerahkan kepimpinan itu kepada Abu Sufyan. Bila Nabi mendapat tahu tentang perancangan orang-orang Yahudi Bani Nadir ini mengadakan pakatan dengan orang-orang Quraisy, Nabi SAW mengajak para sahabat berbincang bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil. Maka Baginda SAW akhirnya memutuskan, setelah mendengar pandangan beberapa sahabat, wajarkah kita berperang di luar Madinah? Kalau di luar Madinah, di mana? Dan sebagainya kan? Maka Nabi SAW bersetuju untuk berkubu, yakni bertahan di Madinah. Maka itulah, bila dah bersetuju untuk bertahan di Madinah, bagaimana pula caranya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Maha Suci Allah, Allah Maha mengatur segala-galanya. Tuhan yang Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha pengasih dan Maha penyayang. Hanya selang beberapa bulan, sebagian riwayat menyebutkan, masuk Islamnya seorang sahabat yang berasal dari bumi Parsi di daerah Iraq sana, iaitu sahabat yang bernama Salman. Sebab itu disebut Salman Al-Farisi. Al-Farisi maknanya Salman ini orang Parsi. Beliau masuk Islam dan ikut sama dalam perbincangan dengan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang lain, iaitu dalam memikirkan apa langkah-langkah strategi yang perlu diambil dan sebagainya untuk menghadapi peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab ini. Salman mendatangkan idea dengan kata-katanya, "Ya Rasulullah, kunna fi ardi Furs." Kami di masa ataupun di bumi Parsi. Kami maksudnya itu Salman lah, sebab dia berasal dari sana. Kami di bumi Parsi ni, bila mana kami ini diserang oleh pihak musuh, tahandakna, kita akan buat khandak. Maknanya kita berkubu dengan cara buat khandak. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khandak ataupun parit ini adalah suatu idea yang didatangkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dan teknik seperti ini, berkubu dengan cara seperti ini, bukanlah budaya orang-orang Arab. Orang-orang Arab tak pernah buat. Jadi ini berasal usul daripada Parsi. Bila mana Salman radhiyallahu an mencadangkan cadangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya, menerimanya, iaitu menggali parit sebagai kubu, sebagai benteng untuk kita ini bertahan. Maka dengan itu Nabi SAW bersama dengan para sahabat mulalah menggali parit itu. Dan terdapat semasa menggali parit ini beberapa peristiwa yang menjadi tanda mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ini bermakna bukan setakat Nabi memerintahkan, mengarahkan para sahabat buat parit, tak. Nabi bersama-sama, ibarat kata orang apa? Turun padam. Sama-sama dengan para sahabat. Menggali parit. Korek tanah ni untuk buat parit. Dan kita maklum, dalam sejarah, persiapan-persiapan ini berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab peperangan berlaku dalam bulan Syawal. Kita ingin lihat beberapa peristiwa yang berlaku semasa Nabi SAW bersama dengan para sahabat menggali parit ini. Yang pertama, di mana beberapa sahabat, sebab Nabi SAW membahagikan kepada beberapa kelompok lah, pecahkan mereka ni beberapa kelompok, satu di sini, satu sebelah sana, satu bahagian utara, bahagian timur dan sebagainya untuk korek sana. Ada sekelompok para sahabat, mereka ni bila menggali parit ini, menggali tanah ni, terdapat dalam tanah itu sebongkah batu besar yang bukan sekadar besar, pejal, memang sukar dipecahkan. Mereka menggunakan tenaga seorang tak boleh pecah, dua orang tak boleh pecah, serentak pukul bersama-sama nak pecahkan batu tu, tak boleh. Apa nak buat Kalau selagi batu ni tak pecah, maknanya ia akan terus menjadi ibarat macam jembatan lah bagi tentera musuh menyerang pun. Dah tak boleh korek lagi, batu tu kat situ juga. Maka para sahabat menyatakan, cubalah tanya Rasulullah SAW. Mungkin baginda ada punya solution. Bagaimana jalan keluar, bagaimana nak memecahkan batu ini. Ataupun, ialah, seorang Nabi kan, mungkin ada mukjizatnya. Jadi, para sahabat melaporkan. Ada beberapa sahabat pergi bertemu dengan Rasulullah SAW yang kebetulan baginda di kelompok yang lain. Maka Rasulullah SAW pergi ke kelompok yang berhadapan dengan masalah nak memecahkan batu tu. Maka dengan tangan baginda menghayunkan cangkul besi ini, ketuk. Kali pertama terperciklah benda keras bertemu dengan benda keras. Dia akan mengeluarkan sparkle. Ini biasalah, percikan api. Bila keluar percikan api, terpecah sebahagian daripada batu tersebut. Bila pecah batu tersebut, Rasulullah SAW melaungkan, dibukakan kepadaku Syam. Syam kita sedia maklum, bahagian utara semenanjung tanah Arab yang ketika itu meliputi Syria, Jordan, Palestin, iaitu kawasan-kawasan yang dikuasai oleh orang-orang ahli kitab. Dibukakan bagiku Syam. Nabi ketuk kali kedua, terpecik api lagi, sparkle ni tadi, dan pecah lagi bahagian yang kedua. Dibukakan kepadaku bumi Iraq ataupun Parsi. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW sama seperti sahabat-sahabat yang lain, seorang lelaki. Kekuatan Nabi dengan kekuatan sahabat lebih kurang, kekuatan manusia. Tapi kenapa Nabi dapat pecahkan batu? Ini adalah mukjizat.
Dan ini Allah nak mengkhabarkan kepada Nabi kita dan sekaligus Nabi mengkhabarkan kepada para sahabat yang Islam ini satu hari nanti akan menguasai kawasan Syam, yang mana kawasan itu ketika itu dikuasai oleh orang-orang Rom, satu kuasa besar. Dan begitu juga dengan kuasa besar orang-orang Parsi. Ini satu peristiwa. Kita ringkaskan. Yang kedua, kisah putri seorang sahabat, putri kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Putri ini ataupun anak kecil ini diperintahkan oleh ibunya. Maklum sajalah, ayahnya nak bekerja, kan? Sedang nak apa, kata orang tu, ialah perlukan makan. Dan kita mesti maklum, para sahabat ni bukanlah, kebanyakan sahabat, majoriti sahabat bukanlah orang yang mewah. Mereka makan apa yang ada sekadarnya. Jadi si ibu ni ataupun isteri kepada Nu'man ini mengutuskan anaknya, anak perempuannya yang kecil tu, pergilah. Iaitu diambil beberapa segenggam kurma kering, diberikan kepada anaknya untuk berikan kepada ayah. Ayah agaknya lapar sangat. Ini dah dalam suasana yang mungkin bukan lagi Ramadan lah, kan? Makan sebagainya. Maka dibawa. Sebab bersama dengan ayahnya iaitu Nu'man, ada saudaranya iaitu pakcik kepada anak kecil ni lah, anak si Nu'man ni. Jadi dibawa. Biarlah ayah dengan pakcik nanti dapat makanlah sikit-sikit. Berapa segenggam aja, bukannya banyak. Sekilo pun kalau makan sendiri pun kadang tak cukup, kan? So anak tu bawa. Bila bertemu dengan ayahnya, diberikan kepada ayahnya kurma-kurma ini tadi. Maka si ayah ni nak makan bersama dengan saudaranya, terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pula muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semua maklum, ketika itu selain daripada cuacanya panas, ia ditambah dengan lama tak hujan. Banyak telaga kering. Istilah kita ini musim kemarau. Musim kemarau di daerah seperti Madinah akan mengakibatkan kepada kurangnya makan, kurang tanam-tanaman, buah-buahan dan sebagainya, bermakna akan kurang makan. Jadi apa yang dibuat, diserahkan beberapa biji kurma ini kepada ayah si Nu'man bin Bashir ini dengan saudaranya. Bila nak makan, terpandangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berikan beberapa butir kurma, beberapa biji kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana terima, baginda perintahkan kepada Nu'man ini, jangan berikan kepada saya lah. Ini kita lihat contohnya Nabi kita sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya, maksudnya pemimpin yang bukan memikirkan tentang dirinya sendiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana menerima daripada Nu'man, baginda sallallahu alaihi wasallam minta Nu'man ini berikan kepada, sama sedikitlah kepada sahabat-sahabat yang lain dalam kelompok tu. Nu'man agak-agak, ini kalau aku nak bagi seorang sebiji tak cukup.
Kalaulah kurma ni cuma hanya setakat ada, letaklah contohnya 15 biji. Kalau diberikan seorang satu, Nu'man tu sendiri dapat satu. Sedangkan kalau kumpulan itu ada 20 orang, 5 orang tak dapat. Kurma sebiji, kenyang mana? Namun bila mana Rasulullah SAW perintahkan, wahai Nu'man, berikanlah kepada setiap yang ada ni. Nu'man seluk poket dia tu, ialah kantong tu, bagi seorang, bagi seorang, bagi seorang. Sahabat ambil terus makan, sahabat ambil terus makan, dah habis. Tapi yang herannya tu, kurma yang dibagi tak habis-habis. Dan para sahabat biasanya kalau makan kurma sebiji saja tak cukup kan? 3 ke 7 biji ke okey juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebiji saja yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat mengenyangkan. Bahkan kurma yang dibagi-bagikan tu masih ada lagi. Kisah ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah hampir menyamai dengan kisah hidangan keluarga Jabir radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Jabir, ia meninggalkan kumpulannya untuk pergi ke kumpulan Nabi. Maksudnya tu kelompok dia korek tanah tu kan, dia pergi untuk bertemu dengan Nabi SAW. Sebab dia terfikir mungkin Nabi pun perlukan makan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sampai ke kumpulan Nabi, kebetulan Nabi SAW sedang menyangkul lah, kata orang tu kan, korek tanah. Ia terlihat bila Nabi mengangkatkan tangan baginda, baju Nabi ini tersingkap sedikit. Dan dilihat Nabi SAW mengikat perut baginda dan mengalaskan batu. Iaitu batu dialaskan kemudian diikat. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang dulu pada masa itu untuk menahan lapar. Nabi mengalaskan ataupun meletakkan batu di perut baginda kemudian diikat. Dan ini dilihat oleh Jabir. Jabir terperasan. Dan ini menyentuh hati Jabir bila ia melihatnya. Nabi sampai kerana saking lapar dan menahan laparnya itu, Nabi mengikat perut baginda yang mulia dan mengalaskannya dengan batu. Lantas ia tak mengeluarkan apa-apa perkataan pun. Ia terus pulang ke rumah. Ia tanya kepada isterinya, ada tak makanan yang boleh kita masak sikit, kita jamu Rasulullah SAW? Ada tak? Isterinya menjawab, kita, yalah, macam disebutkan tadi pun, para sahabat secara umumnya mereka ini adalah orang-orang yang bukan yang kaya. Jadi adalah, kalau yang berkemampuan tu adalah sedikit bekalan ataupun simpanan makanan. Lalu si isteri menjawab, kita adalah bang sedikit gandum yang boleh kita makan satu keluarga. Untuk dibuat roti, kita makan satu keluarga. Dan kat belakang rumah sana tu adalah seekor anak kambing yang kecil yang boleh kita sembelih untuk kita buat lauk apa ke lah. Okey, kalau demikian, awak uli tepung itu, gandum tu untuk dibuat roti,
saya akan menyembelih anak kambing tu. So nanti kita masak, dan akhirnya bila dah dimasak, kita akan menjamu, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah. Okey lah. So bila dah sembelih semua kan, sedang dimasak, isterinya menguli tepung dan sebagainya, sambil menanti ia masak betul, maka Jabir mengatakan, okey, saya akan panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isterinya kata okeylah. Jabir pergi ke kumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di tempat itu, Jabir ini berbisik kepada Nabi, ya Rasulullah, di rumah adalah sedikit makanan untuk dimakan 2-3 orang. Maka saya dengan rendah hati ingin mempersilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuan, bertandanglah, berkunjunglah ke rumah untuk saya menjamu sedikit. Kita alhamdulillah ada rezeki yang Allah berikan. Bila Nabi mendengar demikian, Nabi SAW pesan kepada Jabir, nanti insya-Allah saya akan datang. Cuma kata Nabi, tepung tu bila diuli, jangan diuli habis. Jangan diuli habis. Ulikan terus. Masakan tu, yang dimasak tu, anak kambing tadi yang dimasak tu, untuk kuah, secah ke apa ke, jangan diangkat daripada tungkunya, daripada api dapur-dapurnya tu. Biarkan. Nanti saya datang insya-Allah. So Jabir pun pulanglah ke rumah dia. Nabi SAW bila mana dah kemudiannya, selepas itu Nabi SAW beritahu pada para sahabat, alhamdulillah saudara kita Jabir mengundang kita makan di rumahnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang diajak oleh Nabi SAW bukan sedikit. Bila Nabi mempelawa yang lain dalam kumpulan, ramai para sahabat. Bila mana mendengar saudara mereka iaitu Jabir radhiyallahu an mengundang untuk makan, mereka pergilah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai beri salam ke rumah Jabir, Jabir agak, ya Allah, makanan ni tak seberapa. Macam mana aku cuma panggil Nabi je. Macam mana Nabi SAW tanya, mana tepung yang diuli tadi? Jabir menunjukkan ke sudut rumah dia. Nabi SAW mengulinya. Kemudian Nabi SAW minta daripada Jabir dan sahabat yang lain, teruskan. Tepung ni diuli, dibuat roti, dibakar dan sebagainya. Mana pula lauk yang anak kambing yang dimasak tu tadi? Nabi SAW pergi ke tempat itu. Nabi SAW kacau. Kata orang tu kacau makanan tu. Kemudian Nabi SAW senduk. Persilakan para sahabat. Para sahabat yang hadir semuanya makan. Dan makan, Masya Allah, kenyang. Kenyang. Dan bila Jabir melihat masih berbaki lagi roti yang diuli tu untuk dibuat roti. Itulah tepung yang diuli tu untuk dibuat roti. Masih berbaki lagi lauk bersama dengan dagingnya. Masih belum habis. Sedangkan sahabat-sahabat tak ada yang terlepas. Semuanya dapat. Semuanya makan. Bahkan makan sampai kenyang. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini mukjizat. Mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua peristiwa berlaku dalam persiapan peperangan Khandaq ini. Lihat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha perkasa, yang maha berkuasa,
yang maha mampu atas segala-galanya. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala nak berikan pertolongan, datangkan sebarang bantuan, tidak ada sesuatu yang dapat menghalang. Tak ada sesuatu yang dinamakan mustahil kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak menentukan ia berlaku, ia terjadi. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah dalam siaran yang akan datang kita akan sambung lagi tentang persiapan perang Khandak ini sebelum kita melalui peperangan ini, yang mana akhirnya kita akan dapati bantuan Allah berterusan ke atas orang-orang yang beriman kepadanya, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama. InsyaAllah kita bertemu di lain siaran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa la'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.